Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8 bersama saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Hazel Desmond. Paparan utama 11 Disember. Malaysia dijangka henti import makanan 30 tahun lagi. Polis buru penyebar surat layang lagakan pemimpin negara. Malaysia dijangka mampu memenuhi permintaan tempatan dan tidak perlu mengimport makanan dari luar negara menjelang tahun 2050. Menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, sasaran itu dapat direalisasikan seiring transformasi nasional TN50. Kita harap negara kita yang ketika itu akan mempunyai seramai 50 juta penduduk tidak perlu mengimport makanan daripada luar. Malah makanan atau bahan-bahan makanan daripada dalam negara bukan saja cukup untuk kegunaan tempatan tetapi boleh diekspor ke luar negara dengan kualiti yang terbaik dan teknologi yang terbaik yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian dan agensi bawahnya. Beliau yang berucap pada Majlis Penutup Maha 2016 di Maib Serdang yakin Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan terus memainkan peranan dalam merealisasikan Malaysia sebagai peneraju pasaran ekspor produk makanan. Juga mempromosikan tapak Maib sebagai pusat agro pelancongan yang dimanfaatkan secara maksimum dan bukan hanya 2 tahun sekali. Maha 2016 bertemakan Makanan Kita, Masa Depan Kita yang berlangsung sejak 1 Disember berakhir hari ini dengan mencatat pengunjung paling ramai sejak penganjurannya iaitu 3.5 juta orang. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah agar segala unsur negatif dijauhkan dari kalangan pemimpin, pentadbir mahupun rakyat, termasuklah rasuah, sensitiviti antara kaum atau isu yang bersangkut paut dengan agama dan kepercayaan. Baginda juga mahu kelompok yang berselindung di sebalik nama pertubuhan bukan kerajaan NGO berhenti melakukan perbuatan yang boleh mencetus kekacauan dan menggugat kestabilan negara. Titah Sultan Sharafuddin Idris Shah, tindak tanduk seumpama itu perlu dihentikan tanpa sebarang kompromi bagi memberi keyakinan rakyat, pelabur dari luar negara dan pelancong asing. Baginda mahu semangat setia kawan, bertolak ansur serta saling menghormati khususnya dalam aspek perkauman, keagamaan dan ideologi politik sentiasa disemarakkan. Baginda bertitah pada istiadat penganugerahan serta pengurniaan darjah dan bintang kebesaran Selangor sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-71 di Istana Alam Shah. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin mendahului senarai 101 penerima darjah dan bintang kebesaran Selangor. Tengku Permaisuri Nur Rashikin dikurnia darjah kerabat Selangor yang amat dihormati DK. Turut dikurniakan darjah kebesaran yang sama Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Gabna Bank Negara Datuk Muhammad Ibrahim dan Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman Ahmad Badaruddin pula menerima darjah kelas pertama darjah kebesaran Sri Paduka Mahkota Selangor SPMS yang membawa gelaran Datuk Seri. Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah yang juga Ketua Hakim Syar'i Tan Sri Dr. Ibrahim Lembut menerima darjah kebesaran Datuk Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah SSIS kelas pertama yang membawa gelaran Datuk Setia. Darjah kebesaran sama turut diterima Pengerusi Permodalan Nasional Berhad PNB Tan Sri Abdul Wahid Omar. Bekas Mursyidul Ampas Allahyarham Datuk Dr. Harundin pula mendahului senarai 9 penerima darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Selangor DPMS kelas kedua yang membawa gelaran Datuk. Turut tersenarai penyampai veteran dan penyunting kanan berita TV RTM Harjit Singh Halan Bhagwan Singh yang menerima darjah kebesaran Datuk Sultan Sharafuddin Idris Shah DSIS yang membawa gelaran Datuk. Beliau antara ikon penyiaran yang amat disegani dan pernah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records sebagai penyampai berita paling lama berkhidmat.
Datuk Harjit Singh memulakan kerjaya dalam bidang penyiaran lebih 45 tahun lalu pada tanggal 21 November 1971 di radio. 2 tahun kemudian beliau ditugaskan ke bahagian berita TV sehingga kini. Setelah 45 tahun dengan RTM, bermakna my appearance on TV dan khidmat saya dengan RTM sudah mencapai mendapat pengiktirafan lah. 9 individu lagi menerima gelaran Datuk, antaranya Tengku Penggawa Muda Paduka Mahabijaya Orang Besar Daerah Kuala Langat, Tengku Muhammad Tengku Harun dan legenda bintang bola sepak pasukan Harimau Melaya era 80-an, Datuk Soh Chin Aun. Seramai 5 atlet menerima darjah kebesaran Ahli Kegemilangan Sukan Selangor AKS, iaitu pemenang pingat emas acara lontar peluru Sukan Paralimpik 2016 Muhammad Ziyad Zulkifli, Ratu Bowling Negara Shalin Zulkifli, pelumba basikal negara Muhammad Rizal Tisin, juga ahli gimnas artistik negara Farhan Abdul Hadi dan atlet terjun kebangsaan Chew Yi Wei. Akan membakar semangat saya lagi lah untuk berjuang demi negara di arena sukan. Saya harap yang mereka lebih berkibar untuk mewakili Malaysia, untuk buat terbaik untuk Malaysia dan untuk berlatih keras untuk lebih membanggakan rakyat Malaysia. 14 individu menerima darjah kebesaran setia Sultan Sharifuddin Idris Shah SIS. Antaranya penolong pengarah berita TV RTM Zuraida Muhammad Arif dan pengarah eksekutif Yayasan Raja Muda Selangor Aminah Abdul Rahim. Adat istiadat Raja Bergajah yang akan berlangsung di Kompleks Bunga Raya KLIA esok simbolik kepada tradisi dan kegemilangan Raja-Raja Melayu. Sempena keberangkatan balik yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ke Istana Anak Bukit esok, 2 ekor gajah bersama 6 ekor kuda dan lebih 400 peserta perarakan lambaian kasih akan menjayakan istiadat tersebut. Raptai akhir yang berlangsung pagi tadi di Kompleks Bunga Raya KLIA menyaksikan perarakan peserta yang berpakaian ala pembesar Melayu, inang pengasuh dan hulu balang istana sambil membawa peralatan tradisional seperti gendang, tombak, bunga emas dan replika pohon beringin. Mereka akan mengiringi kenderaan rasmi Tuanku berdua sehingga ke pintu masuk utama Kompleks Bunga Raya. Gajah sememangnya amat sinonim dengan pemerintahan beraja rantau ini. Selain meraihkan keberangkatan balik baginda, perarakan bergajah yang menampilkan keunikan dan adat resam Kesultanan Melayu juga bertujuan memberi pendedahan kepada orang ramai, khususnya generasi muda. Perarakan itu dijangka bermula jam 10 pagi di Jejantas ERL Putrajaya menuju ke Kompleks Bunga Raya KLIA. Jet pejuang Sukhoi Su-30 MKM turut dijadual melakukan lintas hormat sebagai penghargaan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Malaysia menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengalu-alukan keputusan Myanmar yang melarang rakyatnya bekerja di negara ini. Tegas beliau, ia langsung tidak memberi kesan kepada Malaysia. Kita mengalu-alukan keputusan kerajaan Myanmar untuk menghentikan pekerja asing yang datang ke Malaysia dan ia tidak akan memberikan akibat langsung dengan pemberhentian penghantaran pekerja-pekerja Myanmar ke Malaysia. Masih lagi menaruh keyakinan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri mengulas keputusan Myanmar itu yang berkuat kuasa 6 Disember lepas. Kementerian Imigresen negara itu sebelum ini mengumumkan pemberhentian pengeluaran lesen kepada rakyatnya yang mahu bekerja di Malaysia. Malaysia bagaimanapun belum menerima notis rasmi berhubung larangan itu.
Negara sama sekali tidak akan ketandusan tenaga buruh asing kerana Myanmar bukan satu-satunya negara sumber. Timbalan Menteri Kewangan 1, Dato' Othman Aziz berkata banyak negara lain yang sedia menampung kekosongan kira-kira 56,000 rakyat Myanmar yang bekerja dalam beberapa sektor seperti peladangan dan pembinaan di negara ini. Di Kedah umpamanya, segelintir rakyat Myanmar yang bekerja menguruskan sawah padi dan sekiranya mereka tidak lagi dibenarkan bekerja, ia boleh ditampung pekerja dari selatan Thailand. Kita tak ada masalah pada saya. Kita ada saja negara lain yang sedang menunggu untuk masuk ke Malaysia. Sebab kita mewah. Mewah ni dari segi kerana kita ada buka peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan mereka memang berasa seronok berada di Malaysia, aman. Tak ada masalah. Dia tak payah nak, orang kata apa, dari segi keselamatan, dia tak ada masalah. Jadi semua orang nak datang ke Malaysia ni. Terdahulu, beliau menyempurnakan program sumbangan keperluan persekolahan Parlimen Jelun di Jelun. Sumbangan oleh Projek Lebuh Raya Utara Selatan Plus itu melibatkan peruntukan lebih RM200,000 untuk 1,000 murid tahun 1 dari 19 buah sekolah kebangsaan dan 6 sekolah jenis kebangsaan Cina. Dalam perkembangan lain, polis sedang memburu penyebar surat layang yang melaga-lagakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan timbalannya. Sekurang-kurangnya 20 laporan polis telah diterima dan siasatan juga sedang dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Pihak PDRM sekurang-kurangnya telah menerima lebih daripada 20 laporan polis yang telah dibuat. Dan saya tidak mahu terlibat, tetapi saya dimaklumkan bahawa PDRM sedang melakukan siasatan secara mendalam bersama-sama dengan SKMM untuk melihat punca mana. Dan saya pasti siapa-siapa sahaja yang melakukannya akan menerima akibat daripada tindakan undang-undang yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Pihak yang menyebarkan surat layang itu melalui media sosial melakukan 3 kesalahan iaitu memalsukan tanda tangan beliau, menggunakan bahan rasmi kerajaan dan menimbulkan perkara membawa fitnah. Perbuatan fitnah itu menurut Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semata-mata mahu memecah belahkan perpaduan UMNO yang semakin kukuh. Beliau juga yakin semua anggota UMNO tidak akan terpengaruh dengan penyebaran surat berkenaan. Terus memotong. Inilah cerita rekaan daripada pihak pembangkang kerana takut kepada perpaduan UMNO. Mereka ingin memulakan perpecahan supaya menimbulkan keraguan di kalangan ahli parti, akhirnya menyebabkan UMNO berpecah. Tapi saya yakin tidak ada siapa di dalam UMNO yang akan percaya dengan tomahan dan fitnah yang dilemparkan oleh pembangkang ini. Beliau mengulas tentang penyebaran surat menerusi media sosial yang kononnya ditandatangani Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid untuk mendesak Datuk Seri Najib meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Turut tersebar beberapa lampiran surat yang mengandungi senarai Kabinet baharu. Datuk Seri Ismail Sabri ditemui selepas Majlis Khatan Perdana dan penyampaian sumbangan persekolahan 2017 di Berak. Kes penarik kereta yang ditetak hingga mati di rumahnya di Kampung Air Merah, Kelantan 2 Disember lalu dijangka selesai dengan penangkapan 2 lelaki geng tarik kereta. Suspek berusia 30 dan 37 tahun itu ditahan di Pasir Putih dan Kuala Besut, Terengganu sejak seminggu yang lalu. Suspek pertama berusia 30 tahun ditahan di Tanah Merah dilanjutkan reman sehingga 17 Disember. Manakala suspek kedua ditahan pada Jumaat lalu dan direman sehingga 16 Disember mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Siasatan awal mendapati kejadian tetak itu dipercayai dilakukan oleh 3 atau 4 orang suspek. Polis masih memburu saki-baki geng itu. Kita harap boleh menyelesaikan bukan saja kes ini tetapi kes-kes yang berlaku di negara jiran. Jadi saya dah cakap dah, saya dah bagi clue kat situ. Itu harapan kita. Jadi kita siasatan kita pun kita pergi on that line. Ya, pasal kalau tengok cara
serang tu macam lah, saya tak berani nak kut, macam dah macam ada kumpulan. Tambah-tambah yang geng tarik kereta ni, sefaham kita dia memang ada kumpulan-kumpulan dia. 13 barang termasuk senjata tajam seperti parang dan sabit turut dirampas dipercayai digunakan dalam kes pembunuhan itu melibatkan seorang penarik kereta Wan Ishak Wan Daud 48 tahun yang maut selepas ditetak beberapa lelaki bertopeng. Umat Islam diseru sentiasa menjaga perpaduan sesama insan, namun di realitinya umat Islam kian berpecah belah dan ditindas. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, wartawan Zihra Zamri menyingkap makna di sebalik perpaduan. Alangkah indahnya ukhuwah Islamiah asas penyatuan ummah. Itu tema yang diangkat tahun ini bagi sambutan hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Namun sejauh mana kita benar-benar memahami makna sebenar di sebalik ukhuwah Islamiah itu? Ukhuwah yang bermaksud perpaduan merupakan antara tuntutan yang disaran sejak zaman Rasulullah SAW untuk umatnya. Bagaimanapun di era yang penuh mencabar kini, umat Islam sering diasak dan dimomok dengan pelbagai anasir yang cuba memecah belahkan perpaduan sedia ada. Sebagai contoh, di negara Arab, kewujudan dua mazhab berbeza menjadikan umat Islam bertelagah dengan ideologi masing-masing. Sedangkan Rasulullah sendiri amat menitik berat soal perpaduan dan bersatu hati dalam apa jua keadaan. Nabi SAW lahir dalam era yang mana manusia bergaduh, berperang, tak kira bangsa, tak kira agama. Nabi SAW datang menyatu padukan umat manusia secara keseluruhannya tanpa mengira agama pun. Dalam Al-Quran sendiri pun Allah SWT ingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padu, berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Memang perpecahan ni adalah satu benda yang dilarang dalam Islam. Perpaduan, kita kena ingat perpaduan bukan bermakna sama semua benda. Perbezaan itu satu benda yang biasa. Bahkan ikhtilaf ummati rahmat, ikhtilaf umat Nabi SAW adalah rahmat. Perbezaan pandangan itu perkara biasa. Cuma macam mana nak menguruskan perbezaan. Sementara itu, Maulidur Rasul kali ini disambut dengan penuh semangat kesatuan dalam kalangan umat Islam seiring temanya Ukhuwah Islamiah asas penyatuan ummah. Sambutan peringkat kebangsaan itu diadakan di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya syarat dengan majlis memperingati jasa dan perjuangan Rasulullah SAW. Yang sedang kita tonton di tahun ini tiada perarakan diadakan. Sejumlah 3,000 peserta dari 61 buah kontijen terdiri daripada agensi kerajaan, badan berkanun, sektor swasta, badan beruniform, NGO, pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi menyertai sambutan kali ini kira-kira 4.45 petang hingga 7 malam tadi. Ia dimulakan dengan bacaan doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Perasmiannya disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri-Menteri Kabinet, Pegawai Kanan Kerajaan serta perwakilan luar negara. Tuan Haji Muhammad Yusof Abu Bakar dipilih sebagai tokoh perdana Anugerah Maulidur Rasul 2016 yang menerima hadiah wang tunai RM50,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai pendidikan Islam, bahagian pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan dan merupakan seorang penulis khat bertaraf antarabangsa. Beliau antara generasi pertama yang berjuang mengembangkan penulisan khat dan pernah dilantik sebagai hakim dalam pertandingan khat di Brunei dan Istanbul. Selang sehari selepas kejadian dua letupan bom yang menggegarkan Istanbul, kerajaan Turki mengumumkan hari ini sebagai hari berkabung. 10 suspek telah ditahan namun sehingga kini belum ada mana-mana pihak mengaku bertanggungjawab. Kejadian semalam meragut hampir 40 nyawa
dengan 27 daripadanya anggota polis dan mencederakan 166 yang lain. Dalam pada itu, Kedutaan Besar Malaysia di Ankara mengesahkan tiada rakyat Malaysia terlibat dalam kejadian letupan tersebut. Kenyataan oleh Kementerian Luar juga mengutuk sekeras-kerasnya serangan bom yang disifatkan tidak berperi kemanusiaan dan berharap pihak bertanggungjawab akan dibawa ke muka pengadilan. Kerajaan Malaysia turut merakamkan rasa simpati dan ucapan takziah kepada kerajaan, rakyat serta keluarga bangsa yang terlibat dalam serangan tersebut. Rakyat Malaysia yang berpaus tautin atau berhasrat mengadakan lawatan ke Turki juga diminta berhati-hati serta merujuk sebarang panduan keselamatan yang disiarkan di laman sesawang Kementerian Luar. Dua pusat pemindahan yang dibuka di Perak ekoran banjir kilat malam semalam ditutup hari ini. Ia menjadikan jumlah penduduk yang terjejas menurun kepada 73 orang daripada 17 keluarga di Sekolah Agama Rakyat Kampung Padang Serai Beruas. Paras air ketika ini menurun kepada 0.15 meter namun masih belum surut sepenuhnya di kawasan perumahan. Menurut Jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat Negeri, pusat pemindahan di Dewan Kampung Sto Kuala Kangsar ditutup pada jam 12.19 tengah malam tadi. Di daerah Perak Tengah pula, kesemua penduduk dari Kampung Serapoh dan Simpang 3 dibenarkan pulang pada pukul 2.30 petang tadi. Mereka sebelum ini ditempatkan di pusat pemindahan Dewan Orang Ramai Simpang 3 di Parit. Sementara itu, hujan lebat berterusan di kawasan Ulu Tembeling, Jerantut Pahang sejak semalam mengakibatkan paras air Sungai Tembeling naik secara mendadak. Tebing Kuala Tahan yang mula dinaiki air mengakibatkan beberapa kenderaan ditenggelami air dan operasi sebuah restoran terapung turut terjejas. Sebelum ini, pihak berkuasa Taman Negara telah meletakkan papan tanda larangan meletakkan kenderaan di kawasan itu. Ketua Polis Jerantut Superintendent Aziz Ismail ketika dihubungi berkata, setakat ini pemilik kenderaan tidak dapat dikesan dan masih belum ada laporan polis dibuat. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Suriga Abdullah antara tenaga pengajar program CEO at Faculty di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi tahun pengajian 2016-2017. Kursus UKM Masterclass Entrepreneurship yang bermula pada September lepas mendapat pelbagai reaksi positif. Tan Sri Irwan berkelulusan ijazah sarjana dalam bidang dasar dan pengurusan tenaga dari Universiti Philadelphia, Amerika Syarikat dan ijazah sarjana muda dalam bidang demografi Universiti Malaya. Beliau juga berkelulusan Dr. Falsafah PhD dalam bidang ekonomi dari Universiti Islam Antarabangsa. Para pelajar yang mengikuti pengajian di bawah Tan Sri Irwan menyifatkan beliau seorang yang senang didekati. Aplikasi yang lebih baik kerana education dan industri merupakan komponen penting. Maknanya dengan ilmu yang ada di universiti dicampur atau diberikan informasi tentang industri yang sebenar memberikan saya begitu yakin bahawa keusahawanan hari ini sangat perlu dan dia merupakan perkara yang penting. Sangat bagus walaupun ia hanya 14 minggu crash course tapi dia memberi kita exposure yang sangat mendalam tentang dunia bisnes. Seperti saya tidak mempunyai pengalaman dalam bidang bisnes tapi disebabkan coaching daripada Tan Sri Irwan sendiri kepada kami yang membolehkan saya belajar tentang bisnes dan akhirnya berjaya mengeluarkan produk dalam masa yang singkat. Jika anda ingin memulakan perniagaan. Jadi dia linkkan kita kepada tim-tim yang boleh membantu awak untuk memulakan perniagaan awak seperti bank, dia tunjuk kita networking, social networking, entrepreneurship dan juga mendekatkan kita dengan usahawan-usahawan yang sudah berjaya. Saya buat bisnes ni pada bulan 7 2016. Alhamdulillah dalam masa 4 bulan macam tu saya mengeluarkan 2 jenis produk. Daripada yang kelas saya dapat, masa kelas daripada Tan Sri ni saya membina networking yang
sangat hebat di mana saya mengenali pelbagai orang dan dengan itu dapat membantu lebih besar bisnes saya. Saya menyarankan anak-anak muda kat luar sana untuk terus grab apa sahaja peluang yang ada depan mata, you ambil sahaja. Terima kasihlah kepada Tan Sri Irwan kerana memberi saya banyak peluang mencuburi dalam bidang perniagaan ini. Macam yang kawan saya katalah, benda ni daripada angan-angan. Orang kata angan-angan mak jenin, dia akhirnya dia telah jadikan satu produk yang realiti. 5 sekeluarga termasuk 3 kanak-kanak maut dalam nahas di kilometer 288.6 Lebuh Raya Pantai Timur 2. Kemalangan berlaku berhampiran susur keluar Plaza Tol Cukai Kemaman dekat Kampung Pasir Gajah. Dalam kejadian pukul 6 petang tadi, kereta Hyundai Starex yang dinaiki 10 beranak pecah tayar sebelum ia terbabas melanggar pembahagi jalan dan merempuh tiang jambatan. Kenderaan terbabit dikatakan berpusing beberapa kali menyebabkan semua mangsa tercampak keluar dari kenderaan. 5 mangsa yang identitinya masih belum dikenal pasti meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada badan dan kepala. Mangsa dilaporkan menetap di Shah Alam, Selangor dan dalam perjalanan untuk bercuti ke Terengganu. Baik, Nasional 8 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada konsert kedua Bintang Kecil 2016. Raptai dan persiapan akhir menjelang istiadat keberangkatan balik yang di Pertuan Agong ke-14 Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah esok berjalan lancar. Perancangan istiadat melibatkan 3 lokasi utama iaitu Istana Negara, Dataran Parlimen dan Kompleks Bunga Raya KLIA telah bermula sejak 6 bulan lalu dan RTM menerusi TV1 akan membawakan lintas langsung keseluruhan istiadat bermula jam 8 pagi esok. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.